billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadha'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru istimewa Ramadan. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta izinnya Allah masih lagi mengizinkan kita untuk terus bernafas dan bernyawa. Pada hari ini kita juga dipertemukan dengan 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita ataupun diri kita ditakdirkan, diizinkan untuk berada dalam Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan ini menjadi titik tolak untuk kita sama-sama menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi kita untuk edisi 3 Mei 2021 bersamaan 21 Ramadan 1442 Hijriah, hari Isnin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari Isnin yang penuh juga dengan keberkatan, di mana baginda SAW tidak pernah meninggalkan puasa sunat pada hari Isnin dan Khamis, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan, apa yang kita belajar melalui puasa kita di dalam bulan Ramadan kali ini juga mendidik kita untuk terus melazimi untuk melaksanakan puasa-puasa sunat sesudah Ramadan berlalu pergi nanti, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang pada kita, maka mengizinkan kita untuk berada di saki baki terakhir kita di dalam bulan Ramadan tercinta ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di dalam Ramadan tahun hadapan, insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, seperti biasa sebelum mana kita nak membincangkan apakah topik yang kita nak perbualkan pada hari ini, ayuh sama-sama kita alihkan sejenak pandangan kita ke layar skrin sekarang untuk sama-sama kita melihat penularan kes COVID-19. Kita sama-sama kita lihat sedikit bingkisan daripada mana pandemik COVID-19 sehingga semalam hari 2 Mei 2021 sebanyak 3,418 kes baharu telah pun dicatatkan dan sebanyak 3,408 kes daripadanya merupakan kes penularan tempatan dan menjadikan jumlah kes aktif dan kebolehjangkitan sebanyak 30,339 kes. Satu angka yang cukup besar. Ayuh sama-sama kita terus cakna untuk mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian ataupun Majlis Keselamatan Negara. Mudah-mudahan dengan SOP yang kita tunjukkan, maka kita berjaya untuk memutuskan penularan wabak COVID-19 di Malaysia ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, pada hari ini di dalam 10 malam terakhir Ramadan, kita sudah pun memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Kita sama-sama akan bincangkan topik berkaitan apakah di antara amalan kita di dalam 10 malam terakhir. Itu topik kita, 10 malam terakhir. Seperti biasa sidang penonton sekalian, kita di dalam rancangan Tanya Ustaz menampilkan panel-panel yang cukup hebat, dan pada hari ini salah seorang guru saya yang sudah lama tak bertemu, tak digandingkan bersama, iaitu yang berbahagia Ustaz Amran Yusof kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz. Nampak makin muda Ustaz dalam bulan Ramadan ni. Tu dia. Nur. Alhamdulillah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian. Mudah-mudahan nur Ramadan itu juga melekat pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan tajuk kita 10 malam terakhir. Boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 1800 881677 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi untuk permulaan Ustaz, saya suka untuk berkongsi satu hadis yang dikongsikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, yang bermaksud Nabi SAW apabila masuknya hari 10 terakhir Ramadan Ustaz, baginda akan mengetatkan kain
menghidupkan malam tersebut dan mengejutkan ahli keluarga baginda untuk turut menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir Ustaz. Jadi Ustaz, sebagai permulaannya, apakah intipati dan juga rahsia di sebalik 10 malam terakhir Ramadan? Silakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat jumpa dengan Da'i Luqman. Lama tak jumpa. Baik. Pada hari ini bila Da'i Luqman menyebut tentang hadis tersebut, inilah hadis menjadi rujukan paling sempurna dalam kita beramal tentang 10 akhir Ramadan ni kan. Hadis yang disebut tadi itu adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Di mana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyra al-awakhir min Ramadan. Apabila tibanya 10 akhir Ramadan, ay qada ahlahu, maka Nabi membangunkan keluarganya. Wa syaddal mi'zara, Nabi perketatkan ikatan kainnya. Wa ahyal lail, dan Nabi menghidupkan malamnya, tak dibiarkan mati. Hadis ni riwayat Ibn Hibban, hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik, daripada tajuk kita tu, bila kita lihat hadis ni menunjukkan satu bentuk, kalau kita nak tanya bagaimana bentuk amalnya Nabi dah bagi dah 3 perkara paling sempurna. Hang jangan duk pergi cari tempat lain lagi dah. Tang ni memang elok dah. Nabi dia punya sifat dia menyebut perkara pendek tapi sempurna. Spesifik tu. Ya, dia direct macam tu. So kita tak payah nak susah hati, nak kaji, nak tafsir semua dah. Direct dah Nabi. Perkara pertama Nabi kata adalah membangunkan ahli keluarga dia. Maka bermula daripada malam tadilah sepatutnya. Kita dah tanya diri kita, adakah kita bangun tahajud? Oh, kita dah bangun dah. Tapi adakah bini kita tu kita kejut, atau anak-anak kita kejut, atau kita hanya bangun seorang? Ataupun isteri bangun, dia biarkan suami dia mimpi. Ataupun anak-anak bangun tapi tak peduli dengan adik-beradik dia. Yang ni yang Nabi nak. Sebab pada waktu-waktu lain selain daripada Ramadan, Nabi SAW tak buat macam ni. Tapi bulan Ramadan kerana tawaran besar daripada Allah. Bila kita duk sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tawaran besar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita tak mau juga teruk, rugi sungguh-sungguh lah. Allah ni tu dia tanda dia sayang kat hamba dia. Hamba ni kadang-kadang lalai buat dosa, minta ampun dia bagi. Kan? Dia duk buat dosa, dia bagi tawaran kat kita lagi. Saya selalu ungkap perkataan, saya kehilangan isteri saya 48 hari yang lepas. Ya, kita masih sempat lagi bertemu dengan ni. Tapi bila habis kita punya ruang tu tak ada lagi lah. Inilah pertemuan yang kita perlu buat dengan cara apa? Membangunkan ahli keluarga kita. Itu sungguh. Yang kedua, Nabi tunjuk direct dah. Apa yang diajarkan oleh Aisyah, oleh Nabi, disebut oleh Aisyah, Nabi ikat kain ketat. Apa maksudnya? Nabi tidak berjima di 10 malam yang akhir dengan isterinya. Ustaz, takkan tak boleh. Benda halal. Dahlah siang tak boleh. Ni kata-kata. Kita ni lemah. Dahlah siang tak boleh, takkanlah malam tak boleh. Rugi Ustaz weh. Ini perkataan biasa lah. Kita duk pergi mengajak merata. Semua orang tanya gitu. Saya kata bukan kata tak boleh tu tak boleh. Tapi 10 akhir Ramadan harga dia terlalu tinggi. Mahal. Kalau hang berjima, dia lepas jima ni dia berbeza dengan lepas kita pergi tandas. Betul. Sebab tu beda antara wuduk dengan mandi hadas. Kita ni kalau sakit perut, sakit perut, kita pergi tandas, apa rasa kita lepas tu? Lega. Jadi bila lega tu ambil wuduk dah fresh dah. Tapi bila berjima, dia tak boleh lega macam tu. Dia kena mandi. Kan? Bila dia pasal apa? Sebab berjima letih. Penat badan. Maka lepas tu dia kena mandi. Maka keletihan itu mungkin menggagalkan usaha untuk kita memburu al-qadr. Kan? Nak mandi lah, water heater rosak pula. Lah, ayak sejuk gedi orang Kedah kata kan. Tak tahulah nak buat macam mana. Maka sebab itu Nabi SAW dia ikat kain tu bermaksud tidaklah
berjima di 10 akhir takut terganggu amal ibadah di sisi Allah Taala. Tapi ada orang tanya juga, kita ni kelolo sikit. Kan? Ustaz, saya duk jauh. Kan tinggal 3 bulan lah balik. Kan. Balik dapat surat polis bagi kan, balik pun tak boleh juga, kata rugi Ustaz. Tak, masa tu boleh lah. Tapi ni yang Nabi buat ni. Baik bagi keadaan orang yang normal. Elok. Yang ketiga, wa ahyal lail, hidupkan waktu malamnya. Daripada kita buka puasa sampailah waktu fajar, kita hidupkan malam dia. Itu bukan tak tidur langsung, bukan. Tidur pun dalam keadaan kehidupan. Apa maksudnya? Tidur dalam keadaan ikut sunnah, tidur dalam keadaan berdoa, tidur dalam keadaan pengharapan, ya Allah tolong aku nak bangun. Aku nak buat ibadat. Tu. Jadi tidur tu bukan kata saja-saja dah. So kita mulakanlah apa kita panggil dengan 3 cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah cerita dah dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 31. Ya, kalimah yang berbunyi fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut Nabi maka dia akan dapat kasih sayang Allah. So siapa yang usaha nak buat 10 akhir Ramadan dengan cara yang Nabi tunjuk, insya-Allah Allah sayang kat dia, insya-Allah Allah bantu. Tapi kalau kita nak buat cara kita saya tak tahulah kan. Jadi kalau kita duk tengok yang ni saja ni tak ilmu mana, kita kata ya sempurna dah. Sempurna dia. Cuma ni hak bab bangunkan ahli keluarga. Semalam saya sebut juga di satu surau dekat Hulu Langat. Kita pi masjid, mak pak ni rajinlah pi masjid. Anak umur 21 tahun di rumah kita tak bawa. Dakwah pun dah. Anak umur 17 di rumah, anak lelaki, hak perempuan tak apalah, yang lelaki duduk di rumah. Dakwah pun dah. Adik-adik jom. Abang jom. Hang duduk di rumah nak buat apa? Sat lagilah nak main handphone ke apa, jom kita pergi dulu. Bayangkan dakwah dengan anak-anak kita pun kita tak mampu buat. Macam mana kita nak jalankan dakwah di luar? Ni kelemahan yang harus kita belajar. Macam sebab tu Nabi bangunkan ahli keluarga dia. Sebab tak mau tawaran besar yang Allah Taala bagi ni kita buang macam tu saja. Kita takut tawaran tu tak mai dah tahun depan. Bukan tak mai tu maksud tak mai takut kita yang tak pi. Tu nak kena. Bayangkan manusia ni dia lebih excited dan teruja dengan tawaran shopping mall, bazar Ramadan, shopping online. Sudah tentu. Online tiba-tiba sampai, kad potong laki punya. Tu kan. Jadi ni semua perkara yang harus kita ambil berat. So bantulah ahli keluarga kita kalau kita nak seperti mana yang Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 23, orang yang mati besok dekat akhirat nanti dia akan masuk syurga bersama. Siapa dia bersama? Ibu bapa dia, pasangan hidup dia, zuriat keturunan dia. Tapi dengan syarat kita bangunkan mereka. Itu dia. Yang inilah 3 perkara kalau kita buat, insya-Allah Allah bantu kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Jadi itulah 3 perkara yang diajarkan oleh baginda SAW untuk kita lakukan di 10 malam terakhir ni Ustaz, iaitu menghidupkan malam, kita juga mengikat mengikat apa kain dia tu dia istilah tu Nabi berlapik dan juga kita dan seterusnya kita menghidupkan ataupun membangkitkan ahli keluarga kita untuk beribadah pada waktu malam. Insya-Allah mudah-mudahan kita mampu untuk laksanakan sesama ahli keluarga juga sahabat handai serta jiran tetangga kita insya-Allah. Jadi Ustaz, persoalan berikutnya Ustaz, kita dah bincangkan 3 perkara ni. Jadi adakah amalan-amalan lain yang Nabi SAW yang kita digalakkan untuk kita sama-sama laksanakan di dalam 10 malam terakhir ni Ustaz? Okey. Kita nak cari Al-Qadr ni jangan mula pada waktu malam, tapi mula daripada siang hari. Sucikan puasa kita tu dulu. Ini dak puasa kita tak apa jaga. Kita puasa sekadar menjaga hati-hati jangan batal puasa. Tapi kita tak jaga hati-hati jangan batal pahala puasa. Pagi-pagi bangkit duk mengata ke orang, mengumpat ke orang, tulis dalam Facebook benda-benda fitnah, ungkit perkataan-perkataan yang mufti dah keluar fatwa, kita rasa tahu apa macam ni macam tu macam ni, jadi pelik. Kita bercakaplah berdasarkan apa yang menghadirkan manfaat. Kalau kita rasa tak ada manfaat, duk diam lebih utama. Akhirnya Nabi SAW kata ada orang yang puasa, dia dapat apa? Lapang dan dahaga saja.
Maka sebab itu manusia, dia kalau nak cari al-qad, dia bukan hanya pada waktu malam. Tapi dia kena bersihkan Ramadan pada waktu siang dia. Puasa dia tu. Yang bersih seumpama bersih yang Nabi kata apa dia? Nabi kata dalam hadis apa tentang puasa. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Orang yang puasa, apa dia dibuat? Cari betul-betul keikhlasan pada Allah, harap pahala betul-betul kerana Allah Ta'ala. Apa dia buat? Apa yang dia dapat? Allah ampun dosa mereka. Jadi kalau daripada siang dia dah jaga dah. Dia dah jaga. Suci elok saja. Ada dosa tak? Confirm. Kita orang biasa. Tambah-tambah hak kita yang cakap banyak ni. Kan? Dia lagi silap banyak. Kena banyak istighfar. Bila siang kita mulakan dengan kehendak nak kebaikan, kehendak. InsyaAllah Allah bantu kita. Mai pada waktu malam hari, Allah Rabbi, kita dapat buka puasa bersama ahli keluarga. Nabi makan kurma, kita makan kurma. Dia bukan Nabi makan kurma, kita makan ayam dan daging kurma. Dia lain. Dia lain macam tu. Kan, ya? Kita solat maghrib dalam keadaan yang cantik, baca ni waratilil Qur'ana tartila, tertibnya sempurna. Kemudian kita rajin bersedekah pada ni 10 akhir Ramadan ni sedekah. Saya ada seorang sahabat lah, saya enggak sahabat. Dia ada title Datuk. Tiap-tiap tahun ni, malam ke hari ke-20 sampai hari terakhir. Tiap hari dia bagi sumbangan. Ustaz, ni untuk tahfiz ustaz. Ni untuk, bukan sikit-sikit bagi. Kita pun, ya Allah, banyak betul. Kenapa? Sebab dia nampak kelebihan. So kita jangan lupa untuk nak bangun tengah malam tu, mula daripada siang, mula dengan waktu buka puasa, kita share sikit. Tengok jiran sebelah kanan, tengok jiran sebelah kiri. Ya, tengok apa yang kita boleh sumbang bagi dekat depa. Sebab depa ni yang jadi saksi kita. Siang malam pagi petang depa duk jadi saksi kita. Kalau baik pun elok, kalau tak baik pun depa akan jadi saksi kita. Maka hak ni kita kena jaga. Dia turutan tu banyaklah. Kalau kita nak bincang solat maghrib dan itu dan begini, maka banyaknya amalan yang kita boleh buat, jangan nafikan amalan tersebut. Allah. Jadi banyak lagi sebenarnya ustaz yang kita nak kongsikan, tapi kita ambil sedikit-sedikit. Jadi insya-Allah sidang putus sekalian, seperti mana yang katakan oleh yang berbagai ustaz sebentar tadi, 10 malam terakhir ini merupakan satu benda yang sangat bernilai. Jadi harganya juga cukup mahal. Itu adalah fitrah bagi suatu perkara yang bernilai. Jadi sidang putus sekalian, apakah di antara harga yang perlu kita tawarkan kepada Allah SWT untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Itu kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bergabung di dalam majlis ilmu untuk si rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan 10 malam terakhir. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk bernafas di 10 hari terakhir kita di dalam bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita direzekikan untuk bertemu dengan Al-Qadr ataupun malam Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna Lailatul Qadr. Amin rabbal alamin. Jadi sedang betul sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita nak raikan persoalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, dari Mak Eton. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil, iaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Soalannya, bagaimana pandangan Ustaz, ada yang hanya menumpukan pada malam-malam ganjil sahaja untuk beribadah atau bersedekah. Malam genap diabaikan tanpa melakukan ibadah. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru dari Mak Eton dari Semerah Padi, Pokok Mangga, Melaka. Jadi Ustaz, kadang-kadang saya lihat juga Ustaz, kebanyakan pada kita ni, bila dalam 10 malam terakhir ni, malam ganjil dekat surau.
malam genap dekat shopping mall. Pandangan Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita kena terima fitrah manusia. Allah kata dalam Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kami cipta hamba kami dalam keadaan yang sangat dhaif. Kalau saya nak jawab dengan Mak Etun ni, orang apa, mana pokok mangga Melaka ni, saya jawab hak paling mudah sekali saya katakan, at least something better than nothing. Tu kan, mudahlah. Dia ustaz, dia ni pilih malam 21, 23, 25, 27, 29. Malam lain tak tahulah dia pergi mana. Sekurang-kurangnya dia menerima tawaran Allah Subhanahu Wa Taala dan dia cuba cari pada malam yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia perbuatan dia tidak menyalahi sunnah. Cuma takutlah macam kita duduk sembang-sembang, orang yang tiba-tiba nak jogging, dia tak buat stretching. Kan? Dia nak main bola, dia tak buat stretching, dia tak exercise sikit, lama nanti krem kaki dia. Bermaksud dia tak ada kekuatan. Kita kena warm up dulu perlahan-perlahan. Bila warm up dia? Daripada 1 Ramadan. Warm up dia membiasakan diri kita dengan tarawih supaya kita rasa tarawih ni satu nikmat. Kita tak rasa bila tu imam nak berhenti, bila tu imam nak berhenti tu kan. Awak panjang sangat, awak panjang sangat. So kita bina puasa kita, dah kita jadi Allah. Cantik dah puasa kita jadi seronok. Mai time baca Quran ni duk ulang, rasa seronok dah, enjoy dah. Barulah Lailatul Qadar itu kita rasa nikmat. Seronoklah, pulun lagi. Tapi kalau kita tak mulakan daripada awal, maka kita takut-takut masuk tu kecundang terus. Terus masuk dilema tu. Masuk tu mati enjin terus. Yang ni kita takut. So apa yang kita nak buat adalah, kalaulah Mak Itun tanya macam mana keadaan mereka tu yang pilih tu, saya kata tak apa, baguslah daripada orang tak buat langsung. Tu kan. Cuma lebih baik mulakan perjalanan dan usaha kita daripada awal. Daripada pemburuan kita itu bermula daripada awal, bina kekuatan, bina usaha, bina doa, apa semua ni, kita takkan sampai melainkan bantuan daripada Allah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam aku mengingatimu, bantu aku dalam aku bersyukur padamu, bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu. Doa ni kena mula daripada 1 Ramadan. Siang, malam, pagi, petang. Kemudian barulah pada bulan malam tu kita ada doa-doa khusus dan sebagainya. Wallahu a'lam. InsyaAllah, mudah-mudahan itu sedikit perkongsian kepada kita, iaitu daripada kita tak buat langsung, ada jugalah beberapa hari yang dilakukan. Tetapi paling terbaik adalah pemburuan Lailatul Qadar itu bermula seawal 1 Ramadan lagi, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, Ustaz, kita ada pemanggil di talian sekarang ni, iaitu daripada Puan Robizan Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ibu Robizan kita? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, salam Ramadan. Salam Ramadan. Silakan dengan soalan pagi ni. Saya nak tanya, bagaimana bagi mereka yang menjaga orang sakit hospital nak meraih pahala di malam terakhir yang malam terakhir Ramadan ni? Mungkin insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Okay. Satu soalan yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan nak menjaga orang di hospital dalam 10 malam terakhir ni. Jadi apakah di antara amalan yang boleh dilakukan oleh mereka? Nak solat dah mungkin tidak ada kuasa. Pertama sekali dah, kita bila rujuk dah dalam hadis ni, Allah sayangnya Allah Ta'ala pada kita, sayangnya Nabi. Nabi pesan dah, siapa-siapa yang hidup dia memang dalam keadaan beramal soleh, tiba-tiba sampai satu ketika dia bermusafir, ya, dan kemudian satu ketika dia sakit dan dia tak mampu untuk melakukan amalan-amalan harian yang dia biasa dia lakukan, maka dia dapat pahala seumpama dia tengah sihat. Itu satu. Maksudnya, kalau kita pada hari-hari biasa ni kita duk beramal dah, tiba-tiba kita kena jaga mak kita dekat hospital, tak boleh keluar, lah ni pandemik COVID ni kan, ya, maka kita duk jaga, terhalang lah kita nak pergi masjid, terhalang, tapi jiwa kita tu teringin nak pergi sana, maka dapat ke tidak Lailatul Qadar? Dapat. Jaga orang sakit ni, Allah. Saya 5 tahun, isteri saya kanser payudara, pindah pergi kat tulang belakang pula tu. Jadi saya pernah merasai 5 tahun tu untuk jaga dia saja. Dan bila kita baca hadis-hadis tentang orang yang sakit, Allah ampunkan dosa. Bila orang yang duk jaga dia ni, pahala ni, kesabaran ni, Allahu Akbar, nikmat paling besar. Ya? Jadi orang yang jaga orang sakit dekat hospital, jangan rasa macam Allah tak pilih saja. Itu kesilapan. Itu kesilapan. Hang jagalah mak hang tu elok-elok. Hang tak payah pergi masjid. Tapi hang boleh solat dekat
dekat hospital. Sebelah katil mak tu Allahu Akbar 8 rakaat ke 20 rakaat ke minta ampun pada Allah Taala tidak terhalang. Malah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita terhalang nak pergi masjid tapi waktu-waktu biasa memang kita duk pi maka kita dapat. Ini yang kita kena faham. Tindakan manusia dalam beramal haruslah bersandarkan kepada ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini penting. Jadi saya jawab dengan cara yang paling simple. Saya katakan tenang, damai, jaga mak. Kita pernah mengaji dalam program Tanyalah Ustaz ni banyak kali. Kita bagi tahu hadis jaga mak pak ni. Mak pak ni dia pintu besar, pintu tengah, pintu paling utama nak masuk syurga Allah Taala. Jadi kita jagalah Ustaz. Bukan saya tak mau jaga. Kak Long kata tak apalah. Kak Long jaga. Kak Long kan suka nolong. Tapi Kak Ngah termengah-mengah. Pi kat Kak Cik, dia kata aku jaga mak daripada besar dah jadi kecil. Pi kat Kak Su, dah aku segak makin lesu. Akhirnya siapa pun tak mau jaga. Jadi bila mak nak kita duduk dengan dia, ini satu rahmat yang sangat besar yang Allah utuskan. Jadi saya pesan, jagalah mak tu, hak lain-lain tu tambahlah amal-amal biasa. Jaga mak tu pahala dia sangat-sangat besar. Wallahu Akbar. Jadi mudah sebenarnya untuk kita melakukan ibadah tu sebenarnya Ustaz. Kalau paling kurang pun tak ada kawasan ruang untuk solat, kita boleh lagi berzikir dan juga kita membaca Al-Quran sebagainya. Mudah-mudahan bagi Ibu Robizan kita yang menjaga seseorang di hospital tersebut dapat bertemu dengan Lailatul Qadar dan mendapat keberkatan serta ganjarannya. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita juga ada pemanggil di talian sekarang ini daripada Tuan Ismail Mak Isa kita. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dai dan Ustaz Amran, saya Ismail. Ya, Tuan Ismail, kita apa khabar? Alhamdulillah sihat Dai. Alhamdulillah. Salam Ramadan. Sama salam Ramadan. Silakan Tuan Soalan Ismail. saya ada 2 soalan. Ya, silakan. Yang pertama, 10 malam terakhir dikatakan Lailatul Qadar akan turun pada malam-malam ganjil. Jadi soalan saya, ketika di waktu bilakah ia bermula dan berakhir? Okey. Maksudnya daripada kita maghrib lah hingga ke subuh lah. Lepas tu yang kedua, apakah hikmah malam Lailatul Qadar ini menjadi rahsia Allah SWT kepada umat-umatnya? Itu je soalan saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail Mak Isa kita di atas soalan 2 soalan yang cukup baik untuk kita sama-sama teliti jawapannya. Iaitu yang pertama, bilakah bermulanya pemburuan kita ataupun pencarian Lailatul Qadar tersebut, dan yang keduanya, apakah hikmah di sebalik rahsia Allah terhadap malam Al-Qadar ni Ustaz? Silakan. Baik, bila kita tengok dalam semua hadis penceritaan Nabi dan hadis-hadis yang sahih dalam kitab Jami' As-Saghir, dalam hadis-hadis sahih lah semua, kita akan jumpa hadis-hadis yang disebut tu semuanya malam-malam ganjil. Tapi kita jangan lupa ada satu hadis sahih dalam kitab Jami' As-Saghir menyebut malam ke-24. Dia genap tu. Dia genap. Cuma bila kita faham, kita tengok rentetan dia, jumhur menyebut 27 paling banyak kali. 23, 21 dan 24. Kemudian baki 25 dengan 29. Semuanya itu ada dicerita dalam hadis Nabi SAW. Tempohnya bila? Kalau kita baca dalam hadis, man sallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail wa man subhi fi jamaah faka'annama qama laili kulli. Siapa yang solat isya berjamaah baginya pahala qiyamul lail separuh malam. Siapa yang solat subuh berjamaah baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Sebahagian besar ulama menyebut bahawa tempohnya bermula daripada solat isya dan kemudian sampailah kepada waktu fajar, solat subuh. Antara yang tu. Tapi macam tadi kita kena stretching pada waktu maghrib. Kita kena warm up waktu-waktu maghrib supaya kita rasa kehendak kita tu nak diteruskan. Baru Allah Ta'ala bantu kita. Jadi itu tempoh dia. Maka tak bolehkah kita nak, Ustaz nak tidur lah sikit Ustaz. Oh letih tak tidur ni. Tak apalah tidur pi. Cuma tidur janganlah tidur macam biasa. Kurangkan waktu tidur kita dan hidupkan malam kita yang macam tadi itu. Ya, itu. Dan kemudian yang kedua dia tanya hikmah dan rahsia. Kenapa Allah bagi rahsia ni? Macam kita nak matilah, Allah rahsia. Ya, ingat duk panjang umur je umur. Calur betik, calur kertih. Ya, semua. Kan? Apa rahsia? Rahsia ni bila Allah rahsiakan, Allah bagi tahu dah, Allah bagi tahu Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dia bagi tahu dah. Hadis pun Nabi bagi tahu dah. Hang cari 21, 23, 25, ada 24 sikit, 27, 29. Hang cari semua tu pun manusia tak mau cari.
Kan? Hikmah dia apa? Hikmah dia Allah nak kita tu usaha, nak Allah nak tengok kehendak kita, hang nak ke hang tak mau. Kan? Maka itu, tapi kalau dah bagi tahu okey, jatuh malam 27. Habis masjid tak cukup orang. Malam 27 ya. Dapat tu tak pi dah. Masya-Allah. Dapat tu sebab tu hadis-hadis palsu yang kita duk guna pada bulan Ramadan. Ya, siapa solat tarawih malam ke berapa dapat macam ni, dapat macam tu, dapat macam ni. Pi tarawih malam ke-4 katakan dia telah dimasukkan syurga. Malam ke-5 tak payah pi lah sebab masuk syurga dah. Tu satu lagi hadis palsu. Tapi ni masalah dia. Maka hikmahnya Allah nak tengok siapa yang nak ambil. Apa yang dia sebut qalu sami'na wa ata'na. Hang dengar, hang taat ke tidak? Atau qalu sami'na wa asaina. Hang dengar tapi hang buat tak peduli. Okey, rahsia apa ni? Rahsia ni adalah Allah cuma nak tengok hamba dia yang mana mau pi dekat dia atau ada orang tak mau pi dekat dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah itulah di antara hikmah di sebalik rahsia Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebenarnya kalau seperti mana kata Ustaz lah, kalau Lailatul Qadar ini tidak dirahsiakan, pasti dan mesti orang akan memilih malam-malam tertentu saja untuk beribadah. Jadi rugilah sebenarnya kita sekiranya tidak bermula daripada awal di dalam pemburuan kita mencari Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Tuan Isa kita sebentar tadi. Jadi Ustaz, kita ada lagi pemanggil talian. Alhamdulillah daripada Tuan Haji Tukinon kita. Assalamualaikum Haji Tukinon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amran Amir dan Haji Luqman. Apa khabar Tuan Haji Tukinon? Alhamdulillah sihat dah. Saya minta awak doakan saya sihat dah, selalu dapat call. Alhamdulillah. InsyaAllah terus sihat, insyaAllah. Saya doakan juga semua sekali tanya Ustaz dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Haji Tukinon soalan. Baik, persoalannya pada tadi, apakah tanda-tanda yang menunjukkan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan? Sajalah soalannya pagi ni. Terima kasih. InsyaAllah sama-sama Tuan Haji Tukinon kita. Satu soalan yang cukup menarik daripada Tuan Haji Tukinon kita. Selalunya orang akan bertanya Ustaz. Ada dulu orang kata kalau nak tahu malam Lailatul Qadar ni nanti ayak jadi air ataupun pokok sujud. Tu tumbang lah tu. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, baik. Saya selalu kata ilmu-ilmu ni, ilmu fiqh ni, kita kena kaitkan dengan ilmu tasawuf. Kita akan jumpa isi hati kita insya-Allah. Kita akan jumpa peribadi kita insya-Allah. Baik. Dalam tawaran Allah Taala, hang jenis dengar dan hang buat. Hang tak kisahlah hang nampak ke hang tak nampak. Sama ada tanda itu berupa rasa atau tanda-tanda itu tak penting. Yang penting hang buat ke tak? Yang tu saja. Ini duk sibuk, duk tengok-tengok. Pokok tak tumbang, pokok tak sujud, pokok tak sujud. Dah, yang tu dah. Hang dah baca Quran dah. Tanda dia ada dalam Quran. Lebih daripada 1000 bulan. Tanda ada dalam hadis Nabi SAW. Nabi ni berusaha lebih dahsyat daripada hari-hari selain daripada 10 akhir Ramadan tu. Nabi usaha lebih. Semua tanda-tanda dia ada kat situ. Pasal apa kita tak tengok dekat situ? Kita duk tengok tempat lain. Ini Da'i Luqman dan semua penonton, tolonglah. Kadang-kadang kita excited tengok awan ada tulisan alif lam lam ha. Kan? Ya excited ambil gambar Maha Suci Allah. Masjid pun tak pergi dia. Kan? Ambil gambar macam ni lah macam tu. Dah. Dalam Quran tu dah cerita clear dah. Ya, orang yang tepi kanan kiri pun kita dah nampak tanda orang ni mati, orang tu kita tak dapat peringatan. Maka yang penting bukan tandanya. Yang penting adalah kita ada ketaatan untuk ambil tawaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita renung, bila kita tengok dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati kalaupun ada tanda dia, tanda itu hanya dinampakkan oleh Allah keesokan paginya. Keesokan pagi. Kenapa? Dia tak mau kita bongkar. Zaman lah kalau nampak malam siap ambil gambar, upload dalam Facebook. Habis semua. Kan? Jadi memang ada hadis tunjuk macam tu. Esok pagi. Ya, esok pagi maka baru Allah tunjuk dia macam ni, keadaan dia tenang, damai, matahari naik dalam keadaan yang suram-suram, dibaluti awan yang tak memedihkan mata dan sebagainya. So saya pesan pada Haji Tukinon dan orang lain,
tanda dan rasa tidak pernah penting ke dalam hidup kita. Yang paling penting kita buat atau kita tak buat. InsyaAllah. Wallahu Itulah di antara pesanan Ustaz. Kita bukan yang penting itu tanda. Sebab tanda tu dalam Quran banyak Ustaz, Ya, kan. betul. Kalau macam berkaitan dengan kematian sebagainya. Tapi yang penting apa inisiatif kita untuk bertemu dengan tanda ataupun inisiatif kita untuk mendapatkan keberkatan Lailatul Qadar tersebut. InsyaAllah. Jadi saudara betul sekalian, banyak lagi yang kita akan bualkan berkaitan dengan 10 malam terakhir. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada malam ini. Pada malam ini nampak bersembang berbicara berkaitan dengan malam terakhir Ramadan tersebut malam pula pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, membincangkan berkaitan dengan 10 malam terakhir. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan membuatkan kita ini sebagai titik tolak untuk kita membuat persiapan di dalam 10 malam terakhir untuk kita meningkatkan kualiti ibadah dan juga kuantiti ibadah kita, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, sekali lagi saya awalkan, sekiranya ada persoalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, boleh untuk hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak balik persoalan berikutnya daripada Facebook, daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. 10 malam terakhir selalu dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar. Soalan saya, andainya kita diberi rezeki untuk bertemu dengan keajaiban malam yang 1000 rahmat itu, mana yang lebih afdal? Simpan untuk diri sendiri atau ceritakan kepada orang lain sebagai pengajaran? Terima kasih. Ini Ustaz, direzekikan nampak suatu keajaiban yang berlaku pada malam Lailatul Qadar ni. Nak simpan atau nak share? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita kena tanya diri kita tu, yang kita nampak tu betul ke? Tu kan. Betul ke? Sedang Nabi pun tak bagi tahu, ayat Quran pun tak bagi tahu tanda-tanda yang clear ni. Malah hadis-hadis tu yang kita duk cerita tentang hadis gambaran tu pun bukan dapat hadis-hadis yang betul-betul sahih dan asah dan sebagainya. Jadi kita kena tanya juga, andainya kita bertemu. Tu kan ya. Andainya kita bertemu, bertemu tang mana? Apa tanda dia? Oh, kita duk nampak macam malam 29 sejuk aja. Senyap. Memanglah malam raya, malam terakhir orang pakai cuti, tak ada lah kereta. Tak ada orang lagi. Tak ada orang mana. Orang main mercun saja kalau ada pun. Bukan. Baik. Apa nak buat? Andailah kata Allah pilih juga. Allah bagi kepada kita di karamah ke apa gitu nampak. Jadi adakah kita nak simpan dan cerita ke orang? Kita jadikan rahsia kita dengan Allah Ta'ala sudah. Jangan ambil gambar bulan Facebook. Oh, saya nampak tanda. Itu tak payah. Maka kita simpan. Yang paling penting, kita ni dengan Allah Ta'ala harap kita dapat kebaikan dan rahmat daripada malam tersebut. Ataupun bila tanda-tanda yang menyebabkan kita rasa suka nak beramal. Rasa malam tu, lain macam baca Quran ni. Sampai 3-40 muka surat, duk rasa seronok lagi ni. Tu kan, dia duk rasa seronok lagi. Tengok keliling, anak-anak pun tak buat perangai. Suami lagi tak buat perangai. Ajaib ni, lain macam ni. Kita pun, lain macam. Bila kita rasa macam tu, itulah kita Allah hadiahkan, sebelum Allah hadiahkan kebaikan dekat akhirat nanti. Buat apa? Jadikan itu rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dengan manusia tak payah cerita, takut datang. Apa datang dia? Riak. Ujub, bangga diri. Sum'ah, menceritakan. Habis al-masakin dekat akhirat, al-muflis dekat akhirat. Masya-Allah. Kita takut tiba-tiba dapat keajaiban tu, tiba-tiba muflis pula dah jadi penghujungnya. Masya-Allah. Kita tak tahan daulat. Dia sebut itu. Betul kata tak tahan daulat. Insya-Allah, mudah-mudahan kalau kita bertemu, direzekikan bertemu dengan keajaiban, maka rahsiakanlah itu di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada saudari Intan Zurina di atas soalan tersebut. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi Ustaz, soalan berikutnya Ustaz.
Ustaz. Kan kebanyakan daripada kita ni seronok bila mana tiba 10 malam terakhir ni. Tetapi kadang-kadang ada juga sebagai contoh wanita-wanita yang didatangi haid dalam 10 malam terakhir. Mereka adalah buat luahan perasaan, apa kami nak buat ni Ustaz? Nak solat tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Jadi apakah amalan yang mereka boleh lakukan di dalam memburu Lailatul Qadar dan juga 10 malam terakhir Ustaz? Silakan. Dia simple. Kita balik pada hadis tadi yang riwayat Imam Muslim tu. Kalau hang memang hari-hari duk buat amal dah. Hari-hari hang ada kekuatan nak beramal. Tiba-tiba hang musafir tak dapat buat. Tiba-tiba hang sakit. Maksudnya ada halangan daripada hang buat perkara yang ketika hang boleh buat. Maka hang dapat pahala macam mana waktu hang sihat. So perempuan yang haid kan, nombor satu sekali, maka dia dapat pahala. Tapi kena mula macam mana? Mula pada waktu suci tubuh dia jenis beramal juga. Okey. Kan. Ni janganlah time-time haid pun. Lah, rugilah. Masa suci hang tak pulun. Tu kan. Bahasa kita kata, "Ui, masa haid ni barulah tergedik-gedik nak baca Quran." Masa suci hang tak pulun. Ni rugi. Baik. Pulun daripada waktu suci, waktu haid tak boleh baca Quran. Hang dapat pahala dah? Dapat dah. Janji Nabi dah. Ada halangan. Baik. Habis tu nak buat apa? Kan? Nak buat apa? Senang saja. Nombor satu, tolong jangan marah ke Allah Ta'ala. Rugilah. 10 akhir Ramadan dia mai pula. Kan ya? Dia mai pula kan. Jadi macam mana ni nak buat ibadat tak boleh? Dah. Itulah pilihan Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Nak bagi orang perempuan tu sakit. Apa panggil? Sengugut. Saya selalu sebut sesungun. Sengugut. Sakit. Dapat pahala lebih 1000 malam. Tu kan. Lepas tu emosi tak apa terkawal, dia cuba sabar ni bulan Ramadan ni, inni shaimun, aku puasa. Kemudian dia terhalang nak buat tu, dia kata tak apa, ini semua pilihan Allah Taala. Allah nak tengok macam mana tenang dan sakinah damai hati depa dalam keadaan macam tu. Hang nak lagi beramal, simple saja. Hang tolong orang yang boleh beramal. Tolong hang. Apa tolong dia? Buka puasa hang masak dah. Pahala banyak tak? Banyaklah anak beranak sampai 11 orang. Hang masak, orang lain makan, dapat pahala banyak lah. Basuh baju dapat pahala juga. Basuh pinggan dapat pahala juga. Ya, kemudian nak baca Quran tak boleh, tak apa. Hang tolong peringatkan mereka, suruh mereka baca Quran. Kan ya. Kemudian nak solat tak boleh, hang kena pastikan depa solat di awal waktu. Hang nak tarawih tak boleh, hang pastikan depa bang tu bawa anak-anak hak lelaki pi masjid. Ni malam 27 ni contohlah kan. Itu saja, main peranan bagi memudahkan orang lain yang boleh, supaya bila dia tu orang yang boleh tu dekat dengan Allah, kita yang memudahkan, kita jadi wasilah pemudah cara ni, maka kita juga dekat dengan Allah Taala. Banyak amalan ni kita zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak benda boleh buat. Ya, bakar kuih akhir-akhir Ramadan pun pahala juga. Pasal apa? Sebab hang boleh kuih tu anak-anak makan. Kuih tu mai daripada harta yang halal, sumber yang halal. Esok bagi dekat mak sikit, bagi kat ayah sikit, bagi kat saudara sikit, semua pahala belaka. Akal kita jangan duk kata ibadah ni baca Quran semata. Kan? Yang tu. So yang tu mai pada ilmu lah. Sebab tu yang bila 10 akhir Ramadan ni tanyalah ustaz buat tentang ilmu ni. Ilmu supaya kita dapat beramal dengan betul. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi sebenarnya banyak perkara yang boleh dilakukan oleh mereka-mereka yang uzur, bukan hanya kepada wanita yang didatangi haid ataupun nifas, tetapi terdapat juga kepada yang mungkin berada di hospital, yang sedang terlantar di atas katil dan sebagainya, boleh beramal dengan zikir dan sebagainya seperti yang dikatakan oleh yang berbahagia ustaz sebentar tadi. InsyaAllah. Jadi setamu sekalian, ustaz, kita ada pemanggil lagi di talian, iaitu Tuan Mamu Hanifah kita. Orang lama ni. Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam. Naik ustaz dan kru-kru semua Mamu doa yang selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Amin. Rabbal alamin. Minta pada Tuhan lah, ya Allah, kita mintalah Tuhan ambil baliklah penyakit ini semua kita dari. InsyaAllah Mamu. Semoga kebaikan juga kepada Mamu juga. Okey Mamu. Soalan Mamu hari ni. Soalan Mamu, malam terakhir lah. Mamu ni puasa, semua Mamu buat malam terakhir. Malam lain semua Mamu lepas dah. Tak puasa, tak apa. Malam terakhir lah Mamu puasa. Puasa yang cukup-cukupnya puasa tu. Tunggulah itu kadang. Itu kadang Mamu pun tak tahu lagu mana cara dia nak main tu. Tapi ada kalau itu kadang kita nampak lagu mana. Tapi yang Mamu buat dengan ibadat pun tak cukup. Lagu mana Mamu nak tunggu. Itu kadang.
Tapi mamu pun lepas dia dah start dah. Bakal mercun dengan cucu dengan anak. Mana keadaan mamu ni? Elok tak buatan mamu, tak elok. Tolonglah. Jelas dengan Kak Mamu. InsyaAllah, Mu. Yang tu soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa lah Kak Mamu. Sama-sama kita, Mamu. InsyaAllah, Mamu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi satu soalan yang menarik. Jadi Ustaz, sebenarnya Mamu ni dia menggunakan perkataan kata ganti nama pertama, tetapi dia merujuk kepada kita semua. Saya juga dapat satu soalan juga Ustaz berkaitan apa yang dikatakan oleh dipersoalkan oleh Mamu ni berkaitan dengan ada sahabat-sahabat daripada sahabat saya ni yang mereka 1 hingga 20 Ramadan tak berpuasa, tak solat tarawih dan tak beramal. Tetapi bila masuk saja 10 hari terakhir Ramadan, pada waktu tu barulah ke masjid, ke surau dan sebagainya. Jadi pendapat Ustaz, adakah mereka ni akan dipertemu dengan Lailatul Qadar dan adakah puasa mereka ni diterima Allah SWT? Baik. Silakan. Perkara pertama, saya cukup sayang kat Mamu ni. Dia bila bercakap dengan ikhlas sungguh lah. Ikhlas sungguh. Moga-moga lah Allah pertemukan kita dengan Mamu nanti, sama ada di Pulau Pinang atau dalam syurga Allah Ta'ala. Amin. Okey, baik. Bila ada persoalan tentang mereka pilih. Pilih saja tu, pilih betul-betul dekat offer je. Pilih dekat offer saja. Apa hukumnya? Hukum sama juga. Apabila dia masih rasa ada tawaran daripada Allah. Dia masih rasa Allah ni duk sayang kat dia lagi. Walaupun dia pilih tu, pilih yang tu saja, yang lain dia tak buat. Tapi sekurang-kurangnya hati dia masih hidup. Kita takut hidup umur panjang tapi dalam keadaan hati yang mati. Tapi kita nak, kita pun mati muda tak apa, tapi mati dalam keadaan hati yang hidup di sisi Allah Ta'ala. Hak tu kita kena jaga. Saya selalu ulang, hati-hati menjaga hati. Cukup-cukup kena jaga. Maka kalaulah seandainya berlaku sedemikian, maka saya selalu katakan jom kita bertaubat dan minta ampun pada Allah Ta'ala. Kenapa? Baik. Satu, kita kata bahawa hati dia masih hidup, dia dapat rasa. Cuma keduanya, dia beramal dengan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi ni dia pulun daripada awal, 10 tu dia tambah pulun dia. 10 tu, yang terakhir tu dia tambah pulun. Bukan kata dia pulun betul-betul 10 terakhir saja. Tapi dia mula daripada awal. Mula daripada awal ni sedekah. Mai-mai hari ke-20 sampai 30 ni, dia pulun sedekah gandaan lebih laju daripada angin yang bertiup. Itu gambaran. Maka macam mana nak buat ni? Kita perbetulkanlah amalan kita. Kita perbetulkan amalan kita. Yang paling penting kita taubat. Elak daripada meninggalkan perkara-perkara yang wajib, yang fardu ni elak. Semua orang lah, Mamu ke, orang lain ke, kita sendiri pun, maka kita kena belajar. Pertama, buat yang difardukan. Yang kedua, pasti tinggalkan benda haram. Asas ni kena. Lepas tu tambah amal sunat, jauhkan benda-benda makruh. Lepas tu kita fikir banyaklah nak buat benda-benda harus kalau tidak ada manfaat dan sebagainya. Maka sebab itu, saya kata 2 perkara. Orang yang buat macam ni, please, supaya kita bertaubat dengan segera dan belajar berubah untuk lebih baik daripada apa yang berlaku sebelum ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit penerangan daripada Ustaz ini menjawab persoalan daripada Mamu Hanifah kita dan juga memberi sebenarnya kesedaran buat kita bersama. Sebenarnya yang dikatakan, yang kata Ustaz tu adalah kita perlu berusaha seawal daripada 1 Ramadan. Tetapi cuma 10 akhir Ramadan ni kita lipat gandakan amalan kita. Mudah-mudahan ayuh sama-sama kita ambil iktibar dan kita jadikan ini sebagai semangat kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, persoalan berikutnya Ustaz. Baik. Ada sebahagian orang, ada sesetengah individu yang sanggup mengambil cuti bekerja pada 10 malam terakhir ini untuk beramal dan melipat kali gandakan ibadah ni Ustaz. Pandangan Ustaz? Dari satu sudut, kita katakan orang yang sanggup ambil cuti, nak korbankan dia punya kerjaya dia tu, dan bila dia ambil cuti tidak memudaratkan orang lain, tidak memudaratkan ummah, maka dia disuruh ambil cuti. Kalau kita pergi negara-negara Arab, kalau kita pergi belah Pakistan, belah India dan sebagainya, kita akan dapat tengok ramai di antara manusia yang kerja dengan government servant ke, dengan syarikat biasa-biasa, mereka ambil cuti, hatta ambil cuti tanpa gaji. Tak apa dalam tempoh setahun ambil cuti tanpa gaji. Mana mereka duduk? Mereka duduk di masjid. I'tikaf. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi i'tikaf ni, bila nak sikat rambut, Nabi huluk kepala macam tu ya. Dekat Aisyah sikat rambut dia. Yang tu dia nak. Maka katakanlah, Ustaz, macam mana mereka ni pakat-pakat duk ambil cuti? Boleh?
Boleh. Sebab apa? Sepanjang tahun kita dah bagi kat dunia kita banyak sangat dah. Inilah tawaran paling besar yang Allah nak bagi kat kita. Takkanlah tak boleh nak korban untuk Allah Ta'ala. Takkanlah tak boleh potong gaji untuk 10 hari. Takut nanti Allah potong kita terus sampai habis-habis. Maka kalau dia nak ambil cuti, tapi kena jagalah. Bila dia ambil cuti, tidak memudaratkan yang lain. Tapi kalau dia kerja ni buat wiring, bangunan tu tak siap, bangunan tu kena siap lagi 4-5 hari supaya bangunan tu dapat digunakan untuk manfaat ummah, maka ketika itu jangan ambil cuti. Kena teruskan. Okay, walaupun dia tak sempat solat tarawih, tapi dia buat kenikmatan yang banyak untuk kepentingan ummah. Sebab tu ada dalam hadis riwayat Imam Tabrani, hadis hasan li ghairi, Nabi kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ini yang paling cantik. Wallahu InsyaAllah orang yang memberi manfaat pada orang lain itu merupakan sebaik-baik manusia. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi Ustaz, berkaitan juga dengan persoalan bekerja ni Ustaz. Dan juga soalan ni dia ada kaitan dengan abang kameraman kita bertanya tadi ni. Bagi orang yang ada shift kerja malam ni Ustaz, bagaimana Ustaz? Sama juga. Orang yang dia tu kerja shift malam, dia terhalang. Sama juga orang yang sakit dengan orang musafir. Dia terhalang untuk beribadah, sedangkan ibadah tu dia teringin sangat nak buat. Tapi dia terhalang. Maka ketika itu dia dapat pahala seperti mana dia melakukannya. Itu janji Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Jadi, waktu dia bekerja, katalah abang kameraman kita duk kerja, buat program waktu malam, dia tak boleh tak tarawih. Dia tak boleh tarawih. Maka apa dia buat? Masa dia kerja tu, dia kena ingat dalam hati dia, aku ni ya Allah, kan ya Allah tolonglah ampunkan aku. Aku nak teringin sangat-sangat tapi tak boleh buat. Maka ini dia perlu ada, dan dia perlu ada kehendak. Yang tu pentinglah. Dia ada kehendak. Dia main kerja tapi kehendak dia nak buat yang tu ada. Tapi tak boleh buat. Sebab apa? Dia buat program, dan program tu juga memberi manfaat kepada ummah yang menonton ada jutaan orang. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada yang masalah. penting kena ada kehendak untuk melakukan kebaikan ataupun menghidup malam-malam terakhir Ramadan ni. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi Ustaz, kita nak berhenti berehat sebentar. Sidang penonton sekalian, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi. Banyak lagi yang kita akan bincangkan berkaitan dengan 10 malam terakhir ini. Kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru istimewa Ramadan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, ditambahkan pula dengan bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita seorang hamba Allah yang bertakwa, dan seterusnya menjadikan kita seorang insan yang lebih baik sesudah berakhirnya Ramadan. Sidang penonton sekalian, memang semakin syahdu sebenarnya bila mana kita semakin menghampiri kegarisan penamat kita di dalam Ramadan tahun ini. Jom, ayuh sama-sama kita meningkatkan ibadah kita di dalam 10 malam terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa, hubungi kami secara terus di talian yang tertera di layar skrin televisyen anda. InsyaAllah soalan-soalan yang terbaik kita akan tanyakan kepada yang beragam Ustaz untuk sama-sama kita mendapatkan jawapannya. Kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk sama-sama kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan 10 malam terakhir. Mungkin kita dah tahu, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang belum tahu. Ayuh sama-sama kita laksanakan tugasan cukup mudah. Hanya dengan kita menekan butang kongsi, insya-Allah kita sudah pun memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Seperti mana juga kata Ustaz tadi, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia yang lain, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi dengan persoalan kita. Sebelum kita nak raikan soalan Facebook Ustaz, satu soalan yang sentiasa bermain di dalam fikiran saya Ustaz. 10 malam terakhir Ramadan ni bermula pada malam 20 atau malam 21 Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau ikut kepada perkiraan ulama bersandarkan kepada hadis, hari yang ke-20
malam ke-21. Oh, okey, Ustaz. Itu bermula sehinggalah malam yang terakhir. Jadi hari ke-20 lepas maghrib 21. Daripada situ sampailah yang terakhir. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan saya tak terkeliru lepas ni, Ustaz. Malam 21 kan semalam lah. Ya. Permulaannya 10 malam terakhir ni. Insya-Allah mudah-mudahan kita teruskan tambahkan kualiti kita, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita narai soalan daripada sahabat Facebook kita, daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 21 Ramadan. 10 terakhir Ramadan kita digalakkan beriktikaf. Soalan saya, bolehkah kita beriktikaf di surau, Ustaz? Dan yang keduanya, bolehkah wanita beriktikaf terutama yang tiada tanggungjawab, contohnya anak dah besar? Adakah isteri-isteri Nabi SAW juga turut sama beriktikaf pada 10 terakhir Ramadan? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dua soalan cukup menarik berkaitan dengan aktiviti sunnah iaitu iktikaf ni, Ustaz. Silakan. Kita kalau belajar dalam hukum fiqh, iktikaf ni disebut beriktikaf terutama pada bulan Ramadan 10 hari pada yang terakhir di masjid. Di masjid. Zaman Nabi dia tak ada surau. Kan zaman salafus soleh dia tak ada surau, semua nama masjid. Tapi zaman kita ada surau, ada musalla, ada surau Jumaat, ada itu dan inilah. Maka berlakulah pertindihan pandangan, apa sebagainya lah. Maka kita kata yang pertama sekali nak jawab dekat Faizal ni pemuda bagus ni. Orang baik ni. Nak jawab bahawa yang pertama sekali tak mau keliru pi masjid. Pi masjid Lepas tu baru timbul persoalan. Ustaz, masjid mana ada tempat kami? Kami surau Jumaat. Bolehlah. Sebab surau tu melakukan solat Jumaat. Ustaz, kami ni tak ada surau Jumaat. Ada surau biasa je. Paling tidak hang iktikaf. Nampak tak bila kita mengaji ni kan? Kita tak mau benda tu semua jadi halangan. Hang tukar nama daripada masjid surau, lepas tu hang tak bagi orang buat. Ini perkara yang tak betul. So, kalau ada di antara kita belajar dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada surau dengan masjid dalam qaryah kita, maka lebih utama pergi masjid. Lebih utama pergi masjid. Atau kalau ada surau Jumaat, okey tak apa, boleh buat. Atau tempat kita memang tak ada surau Jumaat, tak ada masjid, tak ada, yang ada surau taman saja. Yang boleh buat solat fardu yang 5 waktu saja. Boleh tak iktikaf? Boleh. Pasal apa? Hang ada kehendak. Kita tak mau benda ni jadi halangan sehingga dia tak boleh buat. Maka saya katakan dipersilakanlah wahai Faizal maupun orang lain yang nak buat iktikaflah. Sebab kalau dia nak pergi masjid, mungkin dia terpaksa mengambil masa yang panjang dan jauh daripada keluarga dia. Kalau jadi apa-apa susah nak patah balik pergi kat keluarga dia, buatlah dekat surau elok-elok. Persoalan kedua. Persoalan kedua, Ustaz, kita nak tangguh sebentar. Okey, kita nak raikan terlebih dahulu panggilan sahabat iaitu Ibu Supina Yusuf kita di talian pada saat ini. Assalamualaikum Ibu Supina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ibu Supina kita? Alhamdulillah. Salam Ramadan. Salam. Ustaz nak tanya soalan dengan Ustaz ya. Silakan. Ustaz, macam ni kan dalam 10 akhir ni kita taklah sepenuhnya sampai 20 kan. Sebabnya kita nak bangun nanti sepertiga malam kan. Jadinya kalau tarawih tu Ustaz ni witir yang 2 rakaat tu saya niat ikut dengan orang solat tarawih tu bermakmum, boleh tak Ustaz macam tu? Dan satu lagi yang kita dirikan sunat-sunat solat waktu sepertiga malam tu, adakah sama dengan solat tarawih tu Ustaz? Dan nak tahu satu lagi, daripada pukul berapa mulanya Lailatul Qadar tu? Okey. Terima kasih Ibu Supina kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 soalan berkaitan dengan Lailatul Qadar daripada Ibu Supinah kita. Di antaranya soalan berkaitan dengan nak solat witir. Tapi dia tangguhkan dahulu pergi ke waktu bangun sepertiga malam. Jadi Ustaz, adakah sama dengan witirnya ataupun tarawihnya ataupun witir di selepas tarawih tersebut Ustaz? Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, dalam bab witir kita nampak ada yang suka ambil hadis jadikan witir sebagai solat yang terakhir dalam malammu. Tapi dia jangan lupa ada hadis yang sahih special untuk bulan Ramadan. Siapa-siapa yang solat bersama dengan imam dan selesai bersama imam, selesai. Kalau imam buat 20 campur 3, hang jangan duk lari. Kan saya plan buat 8 Ustaz, tiba-tiba tu imam buat 20. Terus sampai 23. Apa kata Nabi? Maka dia mendapat pahala qiyam mulai sepanjang malam.
Tu yang tu kena jaga. Kita jangan nampak macam cerdik tapi tak cerdik. Sebab ada hadis special. Pada hari-hari lain selain daripada Ramadan tak apa, hang simpan. Tak apa, hang simpan. Satu lagi, saya faham juga soalan tadi tu, dia mengatakan bahawa dia buat di masjid yang buat 20. Tapi kemudian dia nak buat 8. Dalam waktu depa buat yang ke-10 tu, boleh tak dia niat witir? Jawapannya tak ada masalah. Dia boleh masuk bersama dengan imam. Dia niat witir. Tu tak ada masalah apa. Itu tak ada masalah. Okey, baik. Solat malam kan? Solat malam ni, tarawih pun dipanggil as-salatul lail. Solat di waktu malam. Jadi, sama ada hang buat lepas Isyak, hang buat pukul 2 pagi atau hang buat sebelum subuh, maka namanya solat malam. Tak ada masalah apa. Jadi kalau hang nak buat berapa banyak pun tak ada masalah apa. Okey? Tempoh masa dia tanya tadi. Tempoh masa kita dah kata dah tadi, Isyak, lepas Isyak sampai fajar lah. Tapi macam biasa, warm up daripada maghrib. Bukan daripada maghrib tu warm up biasa tu. Warm up dia daripada siang. Jaga puasa bagi elok. Main maghrib buka puasa ikut sunnah apa sebagainya. Lepas tu Isyak ni kita pulun. Balik tidur sat bangkit balik. Cari lagi. Buru lagi apa yang tengah Allah nak murah nak bagi kepada kita. Wallahu insya-Allah, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Ibu Supinah Yusof kita. Ustaz, berbalik pada persoalan kedua daripada saudara Ahmad Faizal sebentar tadi, berkaitan dengan adakah isteri-isteri Nabi juga beriktikaf? Baik. Dalam hadis kita jumpa Nabi kata, Aisyah kata Nabi mengejutkan ahli keluarganya. Itu kejutkan, bukan Nabi bawa pergi masjid. Kejutkan untuk kita panggil bertahajud, untuk berqiyamul lail, untuk bangun di tengah malam. Okey. Jadi ustaz, orang perempuan nak iktikaf tak payahlah. Tak payah, duduk je di rumah. Tambah-tambah lah ni pula kan, solat tarawih kita orang perempuan terhalang sikit, setengah masjid boleh 30 orang saja, 20 orang. Hampa tak payahlah susah hati. Ni kadang-kadang dia dengan laki dia dulu laki tu tinggal belakang. Kita tanya, "Kak, mana abang?" "Abang kirim akak datang." La ilaha illallah gitu kan. Dah. Orang perempuan ni kita bagi tahu, buat kalau dia nak jaga, bangunlah buat apa-apa kat dalam rumah, tahajudlah dalam rumah bersama dengan anak-anak perempuan. Yang lelaki iktikaf. Dia masalah dia bukan macam ni. Masalah dia bila lelaki iktikaf, bini telefon tak habis-habis. Hantar WhatsApp, abang di mana? Dia macam tu. Kita duduk pun tak senang. Maka wanita tak perlulah melakukan iktikaf, duduk saja di rumah, sebab wanita ni adalah perhiasan yang paling cantik dan dia boleh jadi fitnah kepada orang ramai. Wallah. Jadi itulah dikatakan oleh yang bagus Ustaz juga, wanita lebih baik berada di rumah dan hidupkan malam-malam terakhir sekadar di rumah saja. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan untuk ke surau untuk melaksanakan tarawih tak ada masalah. Tapi kalau untuk iktikaf ni perlu lupakan niat tersebut Ustaz. Insya-Allah. Ini mudah-mudahan menjawab persoalan daripada kedua-dua soalan daripada saudara yang bertanya sebentar tadi. Jadi Ustaz, kita pada saat sekarang ni ada lagi pemanggil kita di talian, iaitu pemanggil setia kita, tak lain tak bukan Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman atau nama glamour dia Syah, dan juga Ustaz ni Amran Yusof ya. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah, kawan ni habak ni, saya ni habak baiklah, tak ada apa-apa. Alhamdulillah setakat hari ni kan. Jadi soalan ni nak tanya Ustaz ni sikit. Ustaz ni kadang-kadang kita ni lah, orang kita biasa ni, orang macam saya ni Ustaz, puasa pun buat kata Ustaz tadi, kita ni kalau nak dapat malam bonus, malam Lailatul Qadar tu kena jaga dari awal lagi puasa, daripada pagi sampai ke petang sampai buka. Jadi kadang-kadang kita ni payah juga Ustaz lah ni, saya sendirilah, bukan nak kata korang. Kadang-kadang siang hari ni tengok TV, tengok cerita yang bukannya betul sangat. Kadang-kadang macam-macam lah pengaruh luaran ni. Lepas tu pergi jalan sana, pergi jalan bazar pun macam-macam. Meleleh, ajak liok, tengok macam-macam kuih, macam-macam juadah. Jadi soalan saya, adakah layak ke kita lagu ni lah, lagu saya ni kadang-kadang tu nak kata nak dapatkan malam Lailatul Qadar tu, malam-malam pula jenis balok liat, payah sungguh nak bangkit malam tu. Kalau dia tidur kadang-kadang bini duk kejut sampai 4 buah rumah jaga dia tering baru nak bangkit tidur, nak bangkit sahur. Bukan yang payah Ustaz jenis balok liat ni lah. Jadi adakah layak ke kita ni nak dapat ke malam Lailatul Qadar tu dengan cara kita puasa lagu ni Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu terma yang cukup menarik daripada Tuan Haji Omar tadi berkaitan dengan orang yang balok liat. Balok liat. Macam mana Ustaz? Kalau tengok drama apa semua boleh pada 10 malam terakhir, tapi nak bangun malam payah. Adakah mereka ni layak untuk menerima Lailatul Qadar tersebut Ustaz? Silakan. Semua hamba Allah yang beriman, Allah Maha Adil. Dia buat turun Lailatul Qadar kepada semua orang. Hang ambil dengan hang tak ambil, itu hang punya pasal. Itu saja. Sangat simple. Allah Ta'ala bagi tahulah dalam Quran. Ya, ini lebih baik pada 1000 bulan. Nabi pun bagi tahu dah. Hang pergi cari pada malam-malam macam ni, hang kena amal lebih kurang macam ni. Tapi kalau kita tak mau, siapa pun tak boleh tolong kita. Sebab tu, punca pertama adalah kita memang tak kuat dah. Mintalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta sungguh dengan Allah Ta'ala. Maka kelayakan itu bukan pada orang-orang tertentu saja. Tapi ada persoalan dia. Ada ke tidak usaha dan kemahuan untuk benda tu? Palinglah tidak. Saya selalu mengaji tasawuf. Dia suruh cek kita, ada ke tidak. Kalau tak ada, tolong buh dalam hati kita. Ya, aku nak. Cuma aku tak larat nak buat. Tapi paling kita dia kehendak. Ni jangan tak rasa, oh Lailatul Qadar. Oh, tak apa, hampa pi. Itu jangan. Paling kurang dia ada usaha. Lepas tu tengok TV, dengar radio ni kuranglah sikit. Kalau nak tengok tanyalah ustaz. Itu kan kempen, itu kempen. Jangan ini kadang-kadang kita pagi-pagi ke buka radio. Ake kuli huya huban. Ya, pagi-pagi lagu Hindustan. Cak cuncung. Dia jadi benar mengarut. Pagi-pagi ke kan ya. Maka saya selalu kata Cik Umar dengan kita semua adalah orang yang macam lebih kurang sama. Ada sikit kelebihan tapi banyak kelemahan. Banyak kelemahan. Maka apa kita perlu buat wahai Cik Umar dengan kita semua? Pertama, tanam usaha dan kemahuan. Nak. Habis ni yang duk tengok TV apa semua, yang duk dengar lagu lara, duk pi jalan dekat mall, lepas tu nampak orang aurat tak tutup apa? Istighfar. Dua benda ni sangat penting. Hang mau tak? Aku mau. Tak cukup kuat, istighfar. Tengok dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Istighfar, hujan turun. Istighfar, tak ada anak, dapat anak. Istighfar, miskin jadi kaya. Semua Allah gambarkan dia. Cuma kita tu, bila tak mau tu, tak mau terus. Terus tak mau. Lepas tu tak mau minta ampun pula tu. Sombong pula tu. Bukan takat sombongnya, tak kabur lagi manusia ni. Jadi kita sama-sama minta ampun pada Allah Ta'ala dan kita minta, ya Allah tolong bantu ya Allah. Aku tak cukup kuat. Memang tak kuat lah. Harap bantuan daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah siapa nak Allah bantu. InsyaAllah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kita melainkan ianya adalah di atas izin Allah SWT. Mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi satu soalan Ustaz. Ada setengah ni lah orang bertanya pada saya, ada sahabat dekat tempat kerja. Dia suka banyak bila mana waktu bekerja ni, tapi dia ambil masa untuk tidur banyak dekat pejabat. Disebabkan oleh alasannya malam 10 malam terakhir. Dia nak menghidupkan malam terakhir. Bagaimana Ustaz pandangan Ustaz? Lain macam punya. Lain macam. Tidur time kerja sebab nak buat. Boleh tu pada nak kerja. Rosakkan yang fardu, yang wajib ni, lepas tu nak buat yang sunat. Memang tak kena langsung. Dia jatuh berdosa. Tambah-tambah kalau kita, Ustaz, doa dalam hadis sebut an-naumu sha'imul ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Hadis tu dhaifu jiddan. Terlalu dhaif, tak boleh pakai hadis tu. Kan ya? Maka kalau nak tidur istirahat bolehlah. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dah tidur bubuh apa dengan selimut dengan apa ni, bukan ni bukan rehat dah. Ini mimpi. Angan-angan hang nak buat pada waktu malam, hang merosakkan amalan-amalan yang fardu ni, yang ni, maka itu dengan cara yang tidak betul. Kenapa jadi macam tu? Sebab manusia semua nak masuk syurga. Tapi beramal tak bersandarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itu yang kita takut Ustaz. Kita duk kejar yang sunat, yang akhirnya yang kefarduan yang wajib pada kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada sifat tersebut insya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil lagi di talian. Ibu Siti Rohani kita pula daripada Banting. Assalamualaikum Ibu Siti Rohani. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah, salam Ramadan. Silakan. Salam Ramadan. Akhir Ramadan 10 Ramadan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin bertanya sangat sebab ramai kaum wanita lah di bulan Ramadan ni melahirkan anak, bertaruh nyawa. Jadi memang tak dapatlah nak puasa, nak apa, tak dapat nak menikmati Lailatul Qadar dan
malam terakhir Ramadan. Jadi apa yang boleh diamalkan, boleh buat amal ibadah kepada kaum wanita yang beruzur seperti itu. Seperti kadang kaum wanita ni macam Firi itu sudah pastilah bulan tu kadang ada yang 10 hari, ada yang 7 hari. Dan yang syarat mengandung tak boleh nak berpuasa. Dan yang menyusukan anak juga tak wajib puasa. Memang tak boleh lama lah. Orang lelaki tak mengalami begitu. Betapa beruntungnya jadi lelaki. Masya Allah. Jadi dapat buat amal ibadah yang sepenuhnya. Ya. InsyaAllah Ibu Zurani. Ya, jadi saya nak tanyalah apa yang boleh kaum wanita ni buat amal ibadah di bulan-bulan yang istimewa ni. InsyaAllah. Terima kasih. Tanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti. Kita soalan berkaitan dengan ibu yang mungkin bersalin, yang dalam berpantang, yang menyusukan anak. Ustaz, apakah amalan yang mereka boleh lakukan, Ustaz? Silakan. Dia nombor 1 kalau kita baca dalam hadis. Ada 19, 20 lebih hadis Nabi SAW cerita bahawa orang yang mati syahid, orang bersalin ni kalau dia mati, syahid dia. Syahid dia. Syahid tu dipanggil syahid akhirat. Dunia tak kata dia syahid, tapi di sisi Allah dia syahid. Ini tingginya darjat orang bersalin. So, jangan rasa macam untungnya jadi orang lelaki dapat beribadat. Berapa persen yang ibadat? Betul, Ustaz. Orang perempuan ni pun untung. Untungnya jadi orang perempuan. Jaga 4 perkara. Dakhalal jannah. 8 pintu syurga Allah buka. Jaga 4 perkara saja. Kan ya? Ini yang dikhabarkan dalam penceritaan ulama. Ulama kata kita kena ada ilmu, kita kena tahu hak mana utama, yang mana ni kita atur elok-elok. Orang yang bersalin, dia ustaz, dia malam Lailatul Qadar ni kan, dia nak buat apa? Hang buat apa? Hang rehat, hang jaga anak hang sudah. Besar tak pahala? Besar. Masa hang bersalin tu pun keluar dosa tu. Sehingga ulama kata masa dia bersalin keluar bayi tu waladat ummu, seperti dia sendiri dilahirkan semula oleh ibu dia. Bayi yang keluar tu bersih, dia pun bersih macam tu lah. Kan? Maka apa yang dia buat? Dia jagalah anak dia. Kan jaga anak susah. Malam Lailatul Qadar ni mungkin ada ramai orang boleh bangun tahajud. Tapi anak teriak weh, ada orang tak bangkit tidur. Suami paling sabar bila anak menangis. Innallaha ma'as sabirin. Tak bangkit. Lelaki itu. Isteri dah. Itu sifat dia. Sebab tu saya bila tak ada isteri, saya rasa kurang dalam rumah tangga. Kurang tu yang duduk tengah cari calon ni. Bukan macam promosi. Ya betul. Kita duduk dalam rumah tangga sebab kita nak bagi tahu Puan Siti Rohani tadi kan. Untungnya jadi orang perempuan sebab dia mengendalikan keluarga, dia mengendalikan rumah tangga sehingga setiap inci daripada rumah tangga dia cukup faham lebih daripada suami dia. Lebih daripada suami. Dia bukan hanya fikir pasal diri dia, dia fikir pasal suami dia, pasal anak-anak, pasal sekolah, pasal itu, pasal ini. Maka beruntungnya tambah-tambah orang perempuan yang ada rumah tangga yang nak diuruskan. Apa yang dia perlu buat pada hari 10 akhir Ramadan? Dia buat macam biasa, dah dia terhalang untuk puasa, hang jaga anak, ya, hang rehatkan badan, hang usaha untuk jaga anak supaya anak tu dapat juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha yang macam tu sudah memadai. Jangan duk rugilah ustaz oi, rugilah ustaz oi. Dak tak rugi lah. Awak untung sebab awak tu waladat ummuh, dilahirkan semula macam bayi tu awak bersih. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya bagi wanita ni lebih banyak rahmat. Cuma kadang-kadang cuma sedar ataupun tidak saja. Jadi mudah-mudahan dengan jawapan pada yang beragam Ustaz sebentar tadi memberikan satu semangat yang baru kepada ibu-ibu yang baru bersalin dan juga mungkin wanita-wanita lain yang sedang uzur untuk terus mencari pahala dengan keadaan ataupun cara yang berbeza. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi sidang betul sekalian, Ustaz, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Sekejap saja pantas masa berlalu. Jadi sidang betul sekalian, nak tahu dengan lebih lanjut perbincangan kita berkaitan dengan 10 malam terakhir. Joyoh sama-sama kita saksikan sebentar saja lagi menerusi 30 minit ekstra eksklusif di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru menerusi di siaran di TV9 Dekat di Hati. Mudah-mudahan pertemuan kita di kaca televisyen ini mempertautkan hati kita dan insya-Allah dengan asbab kita bertemu di dalam majlis ilmu ini, di dalam taman-taman syurga ini menjadi titik mula untuk kita bertemu juga di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara-saudara sekalian, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami sehingga ke saat ini di rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru ya, dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini berkaitan dengan 10 malam terakhir. Alhamdulillah banyak soalan-soalan yang berkaitan dengan 10 malam terakhir yang telah pun kita terima dan kita mendapat jawapannya, dan ini semua tidak bukan sebagai persiapan diri kita. Tak cukup kalau sekadar kita mendapat ilmu pagi ini tapi tidak ada amalan. Seperti mana kata para hukama, ilmu tanpa amalan itu ibarat pohon tidak berbuah. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu, dalam masa sama kita juga beramal dengan ilmu yang kita dapat, insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, seperti biasa ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan persoalan berikutnya Ustaz daripada Facebook, daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Naim serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana untuk mujahadah melawan nafsu ketika 10 malam Ramadan terakhir? Kerana pada waktu inilah iman kita diuji dengan pelbagai keseronokan dunia untuk menyambut satu Syawal. Adakah orang yang istiqamah meningkatkan ibadah untuk bertemu malam Lailatul Qadar adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar kuat imannya? Dan soalan kedua, apakah perkara-perkara yang perlu kita jauhi ketika 10 malam terakhir Ramadan bagi dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah ketika ini kita perlu memperbanyakkan istighfar dan memohon keampunan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Dua soalan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar Ustaz. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bab mujahadatun nafs, mujahadah nafsu. Memang kita selalu kalah. Setan tak main lagi. Nafsu kita bergelojak, bawa dia main buat macam-macam lah. So nafsu ni memang innan nafsala ammaratun bisu. Nafsu ni dia sentiasa mengajak kepada kejahatan. Illa ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu macam mana cara kita nak mujahadah hawa nafsu ni? Adalah yang paling besar adalah minta kepada Allah Ta'ala. Kita tak tahu nafsu tu duduk tang mana. Kita tak tahu kekuatan nafsu tu takat mana. Yang kita tahu kita lemah. Kita tak larat nak hadapi benda tu. Nafsu ni dia buat kita lalai, dia buat kita lupa, dia buat kita sebagainya. Malah kita pun risau juga. TV dengan radio ni pun dia pulun lagu raya awal sangat. Awal sangat. Satu Ramadan dengar. Awal sangat. Akhir kita pula dengar lagu raya ni kan. Dia terlupa langsung Lailatul Qadar. Dia lupa. Tak boleh rentas negeri pun dia teringin juga nak dengar lagu raya. Akhirnya kita jadi lalai lah. Okey, baik. Apa yang kita boleh buat dalam bab mujahadah nafsu adalah kita minta pada Allah Ta'ala. Okay? Doa hak kita sebut tadi paling simple. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam aku mengingatimu. Masuk tu. Ya Allah, bantu aku dalam aku bersyukur padamu. Ya Allah, bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu. Kita serah pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tak kuat. Minta yang ni, minta yang ni, minta yang ni. Lepas tu, nak mujahadah nafsu, bukan boleh malam ke-20 tu baru hang nak start. Hang kena start daripada awal. Istighfar daripada awal, sebagainya lah. Baru istighfar tu dia ambil masa untuk tenangkan jiwa kita, untuk redahkan nafsu kita, untuk melemahkan hawa nafsu kita. Mai-mai 10 akhir Ramadan, kita jadi kuat. Nafsu jadi lemah. Masa tu baru kita boleh pulun nak buru Lailatul Qadar. Kemudian, adakah orang yang dapat tu pilihan Allah Ta'ala? Ya, pilihan Allah atas usaha manusia. Nah, pilihan Allah atas usaha manusia. Kalau hang tak mau, tak ada lah. Tak lagi. Dia mudah saja. Usaha adalah ketaatan pada Allah. Tawakal adalah keimanan pada Allah Ta'ala. So, dia usaha tak? Usaha. Hang taat. Tawakal tak? Tawakal. Hang iman. Dia lebih kurang macam tu. Maka kita kena pulun. Tapi kalau orang yang tak berusaha, dia takkan dapatlah. Orang usaha dia nak Allah bagi. Ya. Kemudian macam mana Ustaz noh? Nak perangai apa yang kita nak ubah malam Lailatul Qadar tu? Lalai ya.
Sifat kelalaian ni tolong buang. Wal asri innal insana lafi khusr. Rugi serugi-ruginya. Orang yang lalai ni, orang suka menangguh tu. Sebab tu pada amalan yang dia tanya di hujung tu kan. Di hujung tu. Adakah kita kena banyak istighfar dan sebagainya? Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 133. Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Apa yang Allah kata? Bersegeralah kamu, jangan tangguh lagi. Apa yang Allah suruh ni? Allah suruh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, beramal untuk mencari keampunan dari Tuhanmu. Tu malam Lailatul Qadar. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, beramal untuk mencari syurga Allah yang seluas langit dan bumi. Siapa yang dapat? U'iddat lil muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Gambaran jelas kan? Gambaran sangat jelas. Jadi malam yang kita jangka mai Lailatul Qadar ni, sebab itu Nabi pesan kepada Aisyah. Aisyah tanya, apa doa yang aku nak baca malam Al-Qadar ni? Nabi kata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta untuk kita. Ni kita sibuk nak minta untuk orang lain. Kalau kita sendiri berdosa, kita doa, macam mana nak sampai ke orang lain, kerana dosa itu menghalang doa dimakbulkan. Wallahu a'lam. Jadi itulah di antara perkongsian juga perkara-perkara yang perlu kita tinggalkan, iaitu kelalaian kita dalam mengingati Allah SWT dalam 10 malam terakhir. Mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi Ustaz, kita nak raikan pemanggil berikutnya, iaitu saudara Muhammad Khairi Mat Isa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar tuan? Khabar baik. Ya, silakan dengan soalan pagi ni insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz Dalai. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada satu soalan ni. Untuk 10 malam terakhir ni kan. Kadang-kadang saya cuba nak buat antara amalan-amalan tu, tapi kadang-kadang bila saya solat tahajud dan solat taubat tu, saya susah nak mengalihkan air mata untuk mendapatkan dia punya feel, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tu. So, soalan saya nak tanya Ustaz, bila kalau feel saya tu tak dapat, dapat ke saya nak mendapatkan malam Lailatul Qadar tu? Kalau saya kadang saya semayang macam feel tu biasa saja. Okey. InsyaAllah. Itu saja soalan saya. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Okey, satu soalan menarik pada Muhammad Khairi. Dia bersolat malam tetapi tidak mendapat rasa ataupun feel. Adakah Allah terima? Dia tak ada feel good, tak ada. Feel good tu tak ada dalam solat tu. Macam mana Ustaz? Okey, baik. Tuan Khairi Mak Isa, pertama sekali, pasal apa kita tak dapat rasa macam tu? Pasal apa? Sebab baru nak buat. Dulu tak buat. Kan? Sebab. Kita kena bina semua benda ni dia menjadi Allah bisa tegal biasa. Dia rendam, dia sesuai, dia mesra dengan jiwa kita, baru kita rasa. Tapi tiba-tiba setahun sekali baru nak pulun, memang tak main pulun, tak teriak-teriak, tengok drama teriak. Tengok lagu Hindustan ke, apakah dil hamare pas hai, lagu tak habis kita meleleh air mata. Sebab Hindustan tengok, Hindustan tak teriak, kita Jawa teriak, tu yang pelik. Yes. Baik. Punca dia mudah saja. Saya suka cakap bagi benda orang mudah faham. Apa-apa benda yang apabila kita tidak menjadi amalan rutin kita takkan rasa apa-apa. Tapi bila kita duk selalu buat, dia mai nikmat, dia mai keseronokan, barulah kita akan rasa. Dan kena faham bukanlah menangis itu sebagai tanda kita khusyuk. Ni hati-hati. Saya kadang-kadang kita ni AJK duk panggil pergi masjid surau. Dia suruh buat qiyamul lail lah apa, dia kata, Ustaz malam ni pulun sikit Ustaz, biar depa teriak sikit. Ayat selalu. Tu kan biar saya kata tak, saya mai ni bukan nak suruh orang teriak. Saya mai ni nak baiki diri saya dan ilmu saya nak sampaikan. Kita tak mau duk berlakon depan orang, tak mau. Ini bukan drama, bukan. Ini tak mau. So apa yang kita nak buat adalah kehendak kita untuk melakukan sesuatu dan kita sedang berusaha untuk solat. Macam Khairi kata tadi, saya bangun Ustaz, saya solat tapi saya tak rasa. Solat sampai rasa. Solat sampai rasa. Ustaz, duk tak rasa juga. Ada benda yang tak kena lah. Bila kita buat panjang, awak duk rasa beban.
Solat tu tak rasa nikmat. Awak duk rasa beban, rasa berat. 2 rakaat pun kita rasa berat. Ada yang tak kena. Mana tak kena? Hang solat tapi hang tak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Hang solat, mungkin rezeki hang ada percampuran antara yang hak dan yang batil. Hang solat tapi hang buat untuk diri hang sendiri. Kononnya hang nak masuk syurga, bini hang biang, anak hang biang. Hang tak ambil berat ayah dengan mak hang di kampung. Oi, konon-konon hang ni setiausaha masjid, surau, sibuk duk jaga masjid begitu begini, mak hang tak telefon, ayah hang buat tak peduli dan sebagainya. Ada yang tak kena. Maka kalau kita duk buat juga, duk ulang, dia tak mau jadi. Something wrong somewhere. Orang Jerman kata. Ada yang tak kena. So kita kena buat apa? Istighfar banyak-banyak. Wallahu a'lam. Itulah di antara satu sebab kita tak rasa tu mungkin sebabkan oleh dosa kita yang menghalang. Banyakkanlah beristighfar, insya-Allah. Jadi Ustaz, sudah betul sekalian, sekali lagi kita akan kembali sebentar lagi untuk terus menelaah dan juga memahami dan mendalami berkaitan dengan 10 malam terakhir. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Bual Bicara Agama. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, hari ini kita cukup-cukup beruntung di dalam 10 malam terakhir ataupun 10 hari terakhir kita di dalam bulan Ramadan. Kita sama-sama mengambil intipati dan juga ilmu berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan di dalam 10 malam terakhir Ramadan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, kita akan amalkan dan seterusnya kita akan memperolehi malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, kita nak teruskan lagi persoalannya. Jadi Ustaz, satu persoalan Ustaz nak tanya. Ada orang bertanya kepada saya tentang amalan kita nak bagi duit raya ni. Ada orang berpandangan sebaik-baiknya kita nak bagi duit raya ke orang ni adalah 10 malam terakhir. Sebab mana tahu duk bagi-bagi RM1 duit raya tu digandakan jadi 1000 bulan kita bagikan sebab jatuh Lailatul Qadar. Bagaimana Ustaz? Baik, kalau kita ikut hukum, kalau ikut hadis, memang sedekah yang terbaik itu dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Lepas tu tambah-tambah pula Nabi ni menjadi lebih dermawan pula tu daripada penghujung-penghujung Ramadan ni kan. Maka betul ke bagi duit raya ni elok pada 10 akhir Ramadan? Ya, betul. Betul ya. Habis tu Ustaz, habis tu apa bagi sudahlah. Duduk habis tu. Dia duk kata macam tu. Habis pagi raya tak payah bagi apa? Tak payah bagi apa. Sebab itu adat saja. Tapi bila adat, kita menjadikan dia sebagai ibadat, dia jadi cantik lah. Dia akan jadi cantik. Maka eloklah, boleh. Kalau mak bapa nak sedekah kat anak-anak, kan? Kalau suami nak sedekah dekat isteri, saya dah tak ada. Tu kan. Jadi siapa yang ada tolonglah. Bagi masa tu, bagi kebaikan tu. Siapa nak bagi pada mak bapa, bagilah dalam tempoh Ramadan ini, terutama 10 akhir Ramadan dan sebagainya. Jangan tunggu nantilah raya, nanti raya rentah negeri tak boleh apa tak boleh. Lepas tu bank ni tak mau pula tu. Akhirnya tak payah bagi. Maka saya katakan bahawa benda tu elok. Hak kita bagi duit raya tu elok. Tapi kalau kita perelokkan lagi, kita anggap itu jadi sedekah, buat pada kena tempat dia lagi, maka dia akan lebih comel lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itulah kita perlu, kalau kita boleh perbaikikan satu amalan yang baru, iaitu kita berikan duit raya di dalam bulan ataupun 10 malam terakhir Ramadan. Mana tahu tiba-tiba jatuh pemberian kita itu pada malam Lailatul Qadar, masya-Allah, besar ganjaran yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi Ustaz, satu persoalan Ustaz. Ada yang bertanya berkaitan dengan kita ni, biasalah dalam bulan Ramadan ni khususnya, kita ni suka kadang-kadang ada setengah orang yang berpendapatan lebih ni berbuka puasa di luar, dan juga ada pula yang berbuka puasa di luar ni pada 10 malam terakhir ni. Dan alhamdulillah ada setengah tempat yang menyediakan tempat solat. Tapi Ustaz, bagaimana pula Ustaz dengan tempat yang tak menyediakan tempat solat ni Ustaz? Baik, yang dia perkara penting adalah kita kena melihat dalam prasangka yang baik, husnuzan. Kita jangan duk kata saya pergi masjid, tengok puak-puak tu duk ada kedai mamak tak habis-habis, bawa dengan satu family, nanti saat lagi hang pergi masjid jadi free of charge ya, tak boleh apa pun ni. Nanti saat
Orang yang pi keluar bawa keluarga dia, mungkin itu saja waktu yang dia ada. Selama ni dia buat itulah, dia buat ini untuk apa? Untuk orang lain. Dia NGO punya presiden ke apa gitu, dia tolong orang ni tak tahu nak cakap. Itulah hari yang dia boleh bawa anak bini dia nak berbuka puasa sekali. So biar lah. Akhirnya duit dia belanja pada tempat yang betul untuk berbuka puasa pula tu. Kita tak tahu dia sedekah ke online berlambak-lambak, yang kita duk tahu pasal dia ni tak pergi masjid, dia pergi duk kedai mamak. Itu tak boleh. Maka kita pandang husnuzan, prasangka baik. Dan apabila dia keluarkan harta dia untuk berbuka puasa, dia dapat pahala. Bagi kat anak bini dia makan pun dapat pahala. Dia ambil ruang masa memperbaiki hubungan silaturahim dengan keluarga pun dapat pahala. Habis tu dia macam mana dia buat tarawih? Saat lagi dia balik rumah, dia buatlah solat tarawih bersama dengan ahli keluarga dia. Kita pula dia kata, buat ke tu, yang dengki pasal apa? Betul, dengki. Tu dia. Yang dengki pasal apa? Yang ada benda yang pelik negatif dalam otak hang pasal apa? Ni perkara yang kita selalu kena jaga. Ya, sebab apa? Setan ni dia masuk, dia pesongkan. Dia mula-mula kata hang jangan buat, hang jangan buat, hang jangan buat, hang jangan buat. Contohlah kita nak pi masjid. Hang tak payah pi, hang tak payah pi, hang tak payah pi. Kita nak pi juga ni, kita kuat ni, pilah je. Dia kata tak apa. Hang pi lambat sikit. Agak-agak tu imam nak pergi salam baru masuk. Tu kan. Kita pun pi masuklah. Masbuh hak terakhir sekali. Pi juga. Lepas tu kalau hang nak pi juga, dia kata, hang pi jadi imam terus. Hang baca panjang sikit, tunjuk kat depa yang hang tu hafal Quran. Yilek pucik. Apa pun tak dapat. Semua kita buat akibat daripada desakan syaitan. Kita tak ikhlas. Ni cerita dia. Maka bila kita renung balik, bila adanya su'uzon, prasangka buruk dalam diri kita, dia akan jadi rosak. So orang yang tadi, dia dalam keluarga dia orang yang baik. Kita tak tahu sebelum ni dia bantu orang Syria, dia bantu orang Palestin. Kita bukan tahu. Kita duk tengok tang tu saja dia tak pergi masjid. Tak nanti saat dia balik rumah, kita tak tahu dia buat solat tahajud dengan keluarga, dia berbuka puasa mengikut sunnah dan sebagainya. Dan kita pun tak tahu surau yang kita duduk tu, dia duk bagi 10,000, 5,000, 10,000, 5,000. Kita tahu komplain dia. Bersihkanlah hati kita. Rosak kalau hati kita busuk. Wallahu a'lam. Masya-Allah, sudah betul sekalian. Yang paling penting sebenarnya yang kursi oleh Ibu Ustaz adalah kita kena bersangka baik, Ustaz. Ya. Jadi insya-Allah kita mungkin sebab tu yang kata Ustaz pada awal tadi tu, sebenarnya menghidupkan 10 malam terakhir ni bukan bermakna kita ni kena daripada maghrib sampai ke subuh tu berada di masjid. Ada pelbagai bentuk yang kita boleh lakukan di dalam kita nak mendapatkan keberkatan Lailatul Qadar tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat dengan cara dan juga kebaikan yang kita lakukan, walau bagaimanapun cara kebaikan yang kita lakukan tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak balik ke persoalan seterusnya Ustaz pada Facebook daripada Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah dengan memakai pakaian yang terbaik dan berwangi-wangian ketika 10 malam terakhir Ramadan merupakan amalan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk mengimarahkan 10 malam terakhir untuk menunjukkan kegembiraan kita menyambutnya? Mohon pandangan Ustaz. Syukran Ustaz dan Da'i. Jadi Ustaz, di sebalik keberkatan dan mendapatkan keberkatan Al-Qadar, maka dia pun memperhiaskan dirinya, Ustaz. Bagaimana? Dalam agama tiada perintah khusus yang mengatakan hang kena pakai baju baru melainkan hari Jumaat dengan hari raya. Dalam agama tak kata malam Lailatul Qadar hang kena pakai sampin yang hang menikah dulu. Tak ada. Yang dia bagi tahu, Islam mengajar bila hang nak pergi masjid atau hang nak solat, hang kena pakai pakaian yang cantik dan wangi-wangian. Sebab kita rasa seronok nak enjoy dan teruja, excited nak menghadap Allah Ta'ala. Jadi pada malam Al-Qadr ataupun malam-malam ganjil yang kita jangka itu adalah Al-Qadr, maka pakailah pakaian biasa yang kita pakai. Janji bersih, nampak kemas, teratur, sudah. Dia wangi pun tak payah sangat, tambah orang perempuan wangi lagi pelik. Dia berjalan rumah dia dekat sampai pintu masjid, sampai ketua imam wangi. Tu jadi jatuh haram pula nanti kan. Dia timbul fitnah. Maka saya kata bila kita pergi masjid, bila-bila masa saja, bila kita solat, bila-bila masa saja, kita kena jaga pakaian kita menghadap Allah. Dia jangan jadi macam ni tau. Pergi masjid, dia da'i. Itulah da'i tu kan. Bukan main jubah dia. Tapi bila duduk rumah semayang, pakai baju t-shirt ni lembek tengkok dah. Tengkok ni sampai ke bau. Tu kan. Menghadap Tuhan macam rasa macam Tuhan tak nampak kita ni. Ni apa cerita kita ni? Saya sebut kita termasuk diri saya lah. Sebab tu kita kena paksa. Untuk buat benda ni, kita kena paksa dan tiada suruhan dan perintah khusus untuk pakai baju baru. Melainkan
Hari raya. Hari raya tu pun Nabi suruh pakai baju baru. Maksud baru tu bukan baru beli. Tapi baru yang dilihat masih baru. Dia tak koyak, dia tak kena tampal. Yang tu saja. Indahnya ni nikmat Allah Taala bagi. Wallahu a'lam. Jadi itulah sebenarnya biarlah kita tidak masalah kalau kita nak memperhatikan diri kita sewaktu mana kita di dalam 10 malam terakhir ni, tapi pastikanlah benda itu juga kita lakukan di dalam malam-malam terakhir ataupun soalan kebiasaan kita di hari-hari yang biasa, Ustaz. Sebab kita kadang-kadang ni biasalah Ustaz excited tu, Ustaz. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi Ustaz, kita beralih dengan persoalan berikutnya daripada saudari Azizah Admaja Putri dari Indonesia ni, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zainal Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara untuk menghidupkan Lailatul Qadar ataupun 10 malam terakhir? Apakah dengan solat, membaca Al-Quran atau membaca sirah Nabi, atau dengan menyampaikan ceramah, atau dengan merayakan hal itu di masjid, ataukah kita menghidupkan Lailatul Qadar hanya sekadar di rumah? Terima kasih, Ustaz. Silakan. Gambaran kita daripada awal tadi sangat jelas. Pertama sekali, bangunkan ahli keluarga. Ikat kain bagi ketat-ketat. Kemudian yang seterusnya, hidupkan malam kita. Hidupkan malam macam mana? Sesuai mengikut sunnah Nabi. Yang lelaki iktikaf di masjid, yang perempuan tenang-tenang di rumah, jaga anak-anak, ibadah dalam rumah supaya tak timbul fitnah. Apa yang kita nak buat pada malam tu? Tu ayat yang kita kata tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk cari keampunan daripada Tuhanmu yang Maha Pengampun. Hak ni kita kena pulun. Sebab orang yang nak masuk syurga bukan kerana solat dia. Itu tugasan dia. Orang masuk syurga kerana dia bebas daripada dosa, dapat keampunan Allah Ta'ala. Istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan dia harus beramal untuk kejar syurga Allah Ta'ala yang seluas langit dan bumi seperti mana dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dua benda ni kena jalan seiring, dan terutama pada 10 akhir Ramadan kita kena pulun sungguh-sungguh supaya bila kita keluar Ramadan tidak celaka. Seperti mana disebut oleh hadis Bukhari, binasalah, celakalah apabila seseorang yang masuk bulan Ramadan tapi sampai tamat Ramadan dia tak dapat keampunan dari Tuhannya. Jibril doa, apa kata Nabi? Amin. Ni bahaya. Kita duduk dah elok dah ni. Masuk pula malam ke-21, elok dah ni. Tapi rupa-rupanya bahasa kasar kata lingkup. Rosak binasa. Pasal apa? Pasal diri kita sendiri. Maka saya katakan, berpijaklah atas jalan yang betul, landasan benar dan pedoman yang paling baik, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang betul sekalian. Kalau kita lihat daripada apa yang dikongsikan oleh Ustaz, dua benda yang kita kena cari, iaitu keampunan Allah dan juga keampunan dan juga kita punya cara untuk, Ustaz, syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang betul sekalian, sebenarnya nak dapatkan keampunan daripada Allah ni cukup luas dalam bulan Ramadan ni. Siangnya kita boleh dapat keampunan dengan berpuasa, dan malamnya kita boleh dapat dengan kita bangun dan juga mendirikan malam kita. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit bacaan doa pada Ustaz agar diberkati pertemuan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan keampunan bagi kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan kami memperolehi redha-Mu ya Allah. Jadikan Ramadan ini rezeki pertemuan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini penghubung jalan kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini penghadang dan benteng dari api neraka-Mu ya Allah.
Makbulkan doa kami ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah, tunaikan permintaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Jazakallah khairan katsira Ustaz di atas bacaan doa dan juga perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kami semua mendapat manfaat yang baik dan juga kami mampu manfaat kepada orang lain. Jadi Ustaz, dimohon dihalalkan segala ilmu diberikan pada hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah sidang betul sekalian. Jom ayuh sama-sama kita menambah lipat kali gandakan amalan kita di 10 malam terakhir ini, seolah-olah ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada kita. Jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Jawab Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Anas dan juga ahli panel kita Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman dengan topik berkaitan dengan Lailatul Qadar, cari pahala bukan tanda. Seperti yang kata Ustaz tadi. Jadi semua sekalian, mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Jawab Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.